أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zuhur kita yang kita adakan setiap hari Selasa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dan ini merupakan kuliah yang terakhir kita untuk bulan ini insya-Allah. Kerana kita sudah pun masuk pada fasa sepertiga akhir Ramadan. Yang mana sepertiga akhir Ramadan ini merupakan fasa yang sangat-sangat penting bagi orang Islam untuk mereka bersungguh dalam ibadah, bersungguh dalam qiyam, supaya mereka dapat bertemu dengan satu malam yang dipanggil sebagai malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Nabi SAW sangat menggalakkan kita untuk kita bersungguh pada 10 malam yang terakhir ini supaya dapat mencari malam Al-Qadar. Kerana Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau kama qala dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana keimanannya kepada Allah dan kerana dia ingin mendapatkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini satu ganjaran yang berbeza daripada apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran tadi. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, sesiapa yang beribadat pada malam Al-Qadar, pahalanya akan diganda lebih daripada 83 tahun. Kerana 1000 bulan tu sama seperti 83 tahun. Jadi lebih daripada 83 tahun. Dan ada satu lagi kelebihan yang lain yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi bulan ini bukan hanya bulan untuk menambahkan pahala, tetapi dalam masa yang sama bulan yang menyuci dosa insan. Bagi mereka yang beribadah, bagi mereka yang bersungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ni, bukan hanya pahala diberi, tetapi juga dosa diampunkan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberikan kita sifat istiqamah, beristiqamah untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan kesungguhan, ketaatan kepadanya, supaya kita keluar daripada bulan Ramadan ni mendapat pahala yang besar di sisi Allah dan mendapat keampunan daripada Allah juga. Kerana ada orang diberikan pahala yang banyak tapi dosanya pun berganda-ganda. Na'udzubillah. Tetapi kita mahukan, apa yang kita harapkan ialah kita dapat pahala yang banyak pada bulan ni dan dosa kita pun diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan menjadi sunnatullah, apabila Allah menjadikan, Allah apabila menciptakan makhluk,
ada beberapa ruang waktu, ada beberapa tempat yang lebih baik ibadat padanya berbanding yang lain. Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah di Masjidil Haram lebih baik daripada ibadat di tempat-tempat lain. Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah di Masjid Nabawi lebih baik daripada salat di masjid-masjid selain daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. Begitu juga Allah Taala menjadikan salat bagi lelaki di masjid secara umum lebih baik daripada salatnya di rumah untuk salat fardu. Allah Taala menjadikan salat sunat di rumah lebih baik daripada salat sunat di tempat-tempat yang lain. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan sebahagian tempat lebih baik daripada tempat lain untuk beribadah. Tetapi ada waktunya Allah Taala menjadikan masa-masa tertentu yang ibadat padanya lebih baik daripada ibadat di tempat yang lain. Umpamanya Allah Taala menjadikan bulan Ramadan lebih baik beribadat daripada bulan-bulan yang lain. Allah Taala menjadikan orang kata apa, 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada bulan-bulan siang-siang yang lain untuk beribadah. Jadi ada waktu-waktu yang dikhususkan. Allah menjadikan waktu salat lebih afdal berdoa dan lebih mustajab daripada waktu-waktu yang lain. Dan apabila Allah Ta'ala menjadikan masa-masa yang tertentu sebagai masa yang afdal untuk beribadah dan berdoa, Allah Ta'ala menjadikan hujung pada waktu tersebut, kebiasaannya Allah Ta'ala menjadikan hujung waktu yang diberkati itu ataupun waktu yang afdal itu untuk berdoa itu lebih baik daripada awalnya. Sebagai contoh, salat merupakan tempat untuk berdoa. Dalam salat kita ada doa. Doa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Doa yang wajib. Siapa yang tak berdoa dengan doa ni tak sah salat dia. Kerana Fatihah merupakan rukun dalam salat. Tetapi ada waktu yang mustajab doa, iaitu di hujung rakaat dalam sujud. Kerana sujud merupakan hujung rakaat. Nabi SAW menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a atau kama qala, hadis riwayat Muslim. Hamba ni paling dekat dengan Allah apabila dia sujud, maka banyakkan doa ketika sujud. Sebelum memberi salam, kerana ia merupakan hujung-hujung salat, hujung bagi setiap rakaat. Maka Nabi SAW menggalakkan kita berdoa sebelum memberi salam. Begitu juga dalam hari Jumaat. Hari Jumaat disuruh kita banyakkan berdoa, banyakkan berselawat. Hari Jumaat itu juga Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hari yang dimuliakan, hari yang berlakunya kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Hujung hari Jumaat sebelum masuknya maghrib, lepas asar, merupakan tempat untuk berdoa yang paling afdal pada hari Jumaat. Dan sama jugalah bulan puasa, iaitu bulan Ramadan. Hujung bulan Ramadan itu lebih baik daripada awalnya, kerana pada malam tersebut adanya yang saya panggil sebagai Lailatul Qadar. Okey. Itu sedikitlah sebagai mukadimah. Hari ini kita nak bincang berkenaan dengan hadis yang ke-32 dalam buku yang saya baca ni. Buku ni saya baca lama dengan Kiam, kan, dengan kelab Islah dan Amal Misi Niaga ni, tapi tak habis-habis lagi, kan. Dah sampai hujung dah. Dah sampai sepertiga akhir dah, 32 dah. Sebab dia ada 40 hadis, kan. Dah sampai hujung-hujung dah. Tapi tak habis-habis lagi. Kerana dulu saya duduk di Selangor, kan. Waktu tu ada Tauliah Selangor, jadi saya mengajar lah. Tapi oleh kerana saya berpindah ke Tanjung Malim, berpindah pula ke Perlis, dah tak boleh dah nak pergi ke sana. Jadi saya pun tak renew lagi saya punya Tauliah, jadi saya tak dapat pergilah. Tapi Alhamdulillah, dengan teknologi yang ada ni, kita dapat bersua secara atas talian. Kita dapat bersua secara maya. Secara maya. Dan terima kasih kepada Pro Media Tajdid yang menyediakan kelengkapan kuliah pada hari ini. Dengan pegawai saya pun letak satu lagi kamera. Kita ada dua sekarang ni, sebab tu saya tengok sini, saya tengok sana ni. Sebab ada satu kamera PMT Pro Media yang buat live di Facebook dan juga YouTube. Dan YouTube, dan satu lagi kamera di TikTok. Di TikTok, kan. Baik, jadi sebab tu jangan heran kenapa saya tengok sini, saya tengok sana. Saya tengok dua kamera.
kerana perlu melayan dua-dua kamera dengan baik, kerana mereka ini adalah madu, kan? Jadi kena baik-baik. Okey, kita nak masuk hadis nombor 32, iaitu peperangan Gunung Emas. Apa peperangan Gunung Emas ni? Kita baca hadisnya. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, an Abdullah ibn al-Harith ibn Naufal, qala kuntu waqifan ma'a Ubay ibn Ka'ab, faqala la yazalu an-nas mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Qultu ajal. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furat ay yahsira an jabalin min dhahab fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayhi fayaqulu man 'indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yuzhabanna bihi kulli qala fayaqtatiluna alayhi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Qala Abu Kamil fi hadithi, qala waqaftu ana wa Ubay ibn Ka'ab fi dhilli ujumi Hassan. Okey, kita tengok apa faedah yang kita boleh ambil. Saya terjemah dulu. Saya terjemah dulu hadis ni, kemudian kita tengok apa yang kita boleh ambil. Baik. Okey. Maksudnya daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, dia berkata, kuntu waqifan ma'a Ubay bin Ka'ab. Pernah satu ketika aku berdiri bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berketurunan Ansar daripada puak Khazraj. Kan kita bulan-bulan puasa ni sebenarnya nama Ubay ni kita selalu dengar. Sebab biasalah bila masuk bulan puasa ni orang mula bincang, solat tarawih ni mana yang bagus, solat berjemaah ke solat seorang-seorang? Kerana dia kata Nabi SAW tak buat berjemaah lama-lama pun, Nabi buat 3 hari saja. Kita kata 3 hari tu kerana Nabi bimbang akan jadi wajib. Lepas daripada tu, ada juga para sahabat laksanakan secara berjemaah, tetapi jamaat. Situ sikit, sini sikit. Pada zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar tak ubah kerana zaman Abu Bakar ni, Abu Bakar merintah tak lama, 2 tahun lebih. Dan dia pun sibuk dengan jihad, lawan golongan yang, orang kata apa, tak bayar zakat. So dia terpaksa menentang golongan yang tak bayar zakat ni. Jadi tak sempat nak ubah. Bila masuk zaman Umar, Umar tengok yang tu semayang sikit, hak ni semayang, dia tak orang kata apa, tak dikumpulkan di bawah satu imam. Maka Umar pun himpunkan semula orang di bawah satu imam. Umar lantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Lepas tu baru Umar kata ni'matul bid'atu hadhihi. Alangkah baiknya nikmat, alangkah bagusnya bid'ah ini. Bukan bid'ah dari sudut syar'i tu, bukan bid'ah yang dilarang oleh Nabi tu, bid'ah bahasa. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah Ibn Rajab sendiri mengatakan bid'ah yang dimaksud oleh Umar ni bukan bid'ah agama, tetapi bid'ah dari sudut bahasa. Kerana sebelum ni tak berlaku lagi salat dengan satu imam secara serentak melibatkan semua. Yang ada sikit-sikit je. Tapi berjemaah tu ada. Cuma Umar himpunkan di bawah satu imam. Tu Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ni berketurunan Khazraj. Dia punya gelaran Abul Munzir. Ada yang kata Umar menggelarkan dia Abu Tufail. Dan dia ni pernah hadir perjanjian Aqabah yang kedua. Apa itu perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah ni ialah perjanjian orang-orang Ansar bersama dengan Nabi SAW sebelum daripada Nabi berhijrah. Terutama perjanjian Aqabah yang kedua ni lagi penting lah. Sebab pada waktu tu Nabi betul-betul nak hijrah dah. Sehingga mereka berjanji dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Nabi SAW seperti mana mereka mempertahankan anak mereka dan juga mempertahankan isteri mereka. Jadi orang-orang Ansar ni
setia daripada awal lagi. Jadi dia ni, Ubay bin Ka'ab ni terlibat. Dalam kitab-kitab sirah menyebutkan Ubay bin Ka'ab terlibat dalam dalam perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu perjanjian yang mereka janji kepada Nabi SAW, kalau Nabi berpindah kepada mereka, Nabi berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka akan pertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mana mereka pertahankan diri mereka, pertahankan anak mereka, pertahankan isteri mereka. Jadi ini keistimewaan Ubay bin Ka'ab lah, antara yang awal jugalah masuk Islam. Itu sebelum daripada hijrah. Dan Nabi SAW mempersaudarakan dia ni dengan Sa'id bin Zaid. Kerana pada awal daripada hijrah dulu kita ada belajar kan, ikha bainal muhajirin wal ansar. Nabi bila sampai saja ke Madinah, Nabi mempersaudarakan satu orang muhajirin, Nabi sedarakan dengan satu orang ansar. Sedara ni bukan sedara main mengaku sedara je. Kadang-kadang ada orang bila dia tengok, dia kata engkau lah sedara aku. Yang ni sedara pada peringkat awal ni sampai boleh mewarisi harta. Ini merupakan satu pengorbanan yang besar yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansar. Kenapa? Kerana orang Ansar, apabila orang Muhajirin sampai kepada mereka, Muhajirin tu sampai dalam keadaan mereka bawa harta yang sedikit je. Orang Ansar lah yang banyak harta sebab dia orang memang asal daripada Madinah ni. Jadi bila dipersaudarakan, orang Ansar ni sanggup untuk bersaudara dengan orang Muhajirin. Walaupun dari sudut logiknya, orang Muhajirin taklah sebanyak harta orang Ansar. Tapi mereka sanggup. Ini pengorbanan. Maka sebab itu mereka itu digelar dengan Ansar. Dan Ubay bin Ka'ab ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ada satu kelebihan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sebut kat dia, Nabi kata, Inna Allaha amarani an aqra'a alaik lam yakunil ladhina kafaru. Qala wasammani, qala na'am, fabaka. Nabi kata pada Ubay, Nabi SAW kata, wahai Ubay, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk aku bacakan kepada kamu surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayah. Nabi kata kepada Ubay, Allah Azza wa Jalla perintahkan aku untuk aku baca surah Al-Bayyinah pada kamu. Jadi Ubay ni, bila Nabi cakap macam tu kat dia, dia pun tanyalah kat Nabi SAW. Dia kata, wasammani, ya Rasulullah, adakah Allah menamakan aku? Adakah Allah sebut nama aku secara spesifik ke engkau yang sebut? Mungkin Allah bagi arahan, ya Rasulullah, bacakan surah Bayyinah ni pada mana-mana orang, pada mana-mana di kalangan sahabat. Jadi dia nak tahulah, yang Nabi kata kat dia ni, Allah perintahkan aku untuk bacakan surah Al-Bayyinah pada engkau ni, betul-betul ke Allah menamakan aku, menyebut nama aku pada engkau wahai Rasulullah? Nabi kata na'am. Nabi kata ya, Allah Ta'ala sebut nama engkau wahai Ubay. Dia menangis. Kenapa menangis? Menangis kerana terlalu gembira. Kan? Usah kata Allah Ta'ala sebut nama kita, tuan-tuan. Kita ni, kalau raja sebut nama kita pun, kita ni bukan siapa-siapa pun, tiba-tiba raja sebut nama kita, uish, kita rasa istimewa lah kita ni sebab raja kenal. Usah kata raja pun, kadang-kadang menteri sebut nama kita pun tidur senyum. Menteri kenal aku, contohlah kan. Sekarang ni orang tak heran kan. Sekarang ni orang kecam menteri kan. Sekarang ni raja lah. Kalau raja sebut tu kita istimewa. Yang ni bukan raja sebut, yang ni Tuhan sebut. Raja segala raja sebut. Ini keistimewaan Ubay lah. So dia ada anak murid, nama dia Abdullah bin Harith bin Naufal. Dia kata, Abdullah bin Harith kata, satu hari aku berdiri bersama Ubay bin Ka'ab. Berdirilah, tak tahulah buat apa, dia kata berdiri je. Okey. Faqala la yazalu nas mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Dia kata manusia ni sentiasa tengkuk mereka bercanggah dalam
mencari dunia. Apa maksud tengkuk bercanggah? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tengkuk bercanggah ni maknanya pemimpin mereka, orang besar mereka. Ada juga yang kata kumpulan-kumpulan mereka, mereka berpuak-puak. Ada yang kata tak, tengkuk masing-masing, tengkuk betul. Ada 3 tafsiran kat situ. Pertama, ada yang kata tengkuk-tengkuk mereka ni pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang besar di kalangan mereka. Maksudnya, Ubay nak kata kepada anak murid dia yang nama Abdullah ni, dia kata, wahai Abdullah, manusia ni akan mempunyai pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah, ketua-ketua, yang mana mereka ni bersungguh untuk mencari dunia. Kalau kita pergi kepada tafsiran yang kedua, jamaat, iaitu ada di kalangan manusia ni sentiasa berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan mencari dunia. Kalau makna yang ketiga, maksudnya sentiasa manusia ni tengkuk mereka panjang nak cari dunia. Dia macam bahasa metafora lah, tengkuk panjang. Macam kita ni kalau tengkuk panjang duk mengintai kan, panjang tengkuk dia tengok orang. Tengkuk panjang ni maksudnya suka tengok dalam nak mencari dunia. Jadi itu yang disebut dalam hadis. 3 tafsiran di sisi para ulama. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab dia Al-Minhaj. Okey. Qultu ajal, kata anak murid dia, betul, dia setuju. Maksudnya manusia ni dalam keadaan duk kejar dunia, dalam keadaan duk cari dunia. Kenapa? Kerana memang itulah sifat manusia. Manusia ni zuyyina linnas hubbus syahawat, dihiaskan pada manusia ni cinta kepada syahwat. Daripada minan nisa'i wal banin, daripada perempuan, daripada anak-anak kecil, daripada harta-harta. Jadi memang manusia ni ada kecenderungan untuk mengejar harta. Bahkan harta dalam bahasa Arab ni nama dia digelar sebagai mal. Sebab tu rumah yang menyimpan harta orang Islam dipanggil Baitul Mal. Baitu tu rumah, bait. Atau orang Arab kata baiti jannati, rumahku syurgaku kan. Baiti rumahku, jannati syurgaku. Bila kata Baitul Mal, harta, rumah yang menjaga harta. Harta siapa? Harta orang Islam lah. Baitul Malil Muslimin, rumah ataupun tempat yang menjaga harta-harta orang Islam. Kenapa harta itu dipanggil mal? Diambil daripada perkataan mala yamilu. Mala yamilu, cenderung. Mala yamilu tu maksud cenderung. Cenderung ni maksudnya kita tertarik, terkait, terpanggil, terlihat, terpesona. Contohnya macam orang Arab kata, ana amilu ila hadzal ra'i. Orang Arab selalu sebut, aku cenderung kepada pendapat ni, aku tertarik dengan pandangan ni. Aku tertarik dengan pandangan ni, aku cenderung dengan pandangan ni. So mala yamilu, mal dinamakan mal, harta tu dinamakan harta kerana diambil daripada perkataan cenderung, kerana harta tu memang menjadi kecenderungan manusia. Manusia tertarik kepada harta, manusia minat dengan harta. Sebab tu mazhab Hanafi ketika dia mentafsirkan ataupun mentarifkan ataupun mendefinisikan harta, dia kata apa? Mazhab Hanafi lah. Dia kata kullu ma tamilu ilaihi tab'u wa yumkinu dikharuhu liwaqtil hajah. Sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya,
dan ia boleh disimpan bila kita nak pakai dia. Itulah harta pada mazhab Hanafi. Sesuatu yang tabiat cenderung, tabiat manusia minat dan boleh simpan dia. Bila nak pakai boleh simpan. Itu maksud harta di si mazhab Hanafi. Tapi majoriti ulama' dia beza sikit. Tak apalah, saya bukan nak kata yang tu. Saya nak kata harta ni memang dikejar oleh manusia. Dunia lah, habuan dunia, ajal dia kata. Betul, anak murid dia setuju. Qala, kata Ubay, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sami'a yushikul furat, Nabi kata akan datang satu ketika nanti, al-furat ay yahsira an jabalin min dhahab. Akan datang satu ketika, akan datang satu masa, akan datang satu zaman, sungai Furat nanti ni akan surut. Sungai Furat ni akan dedahkan, akan singkap satu bukit daripada emas. Fa'idha sami'a bihin nas saru ilaih. Dan apabila manusia dengar cerita yang sungai Furat ni dah kering, yang sungai Furat ni dah mengeluarkan bukit daripada emas, manusia akan pergi kepadanya. Fayaqulu man indahu, sehinggakan orang yang berada di sisinya akan kata, la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yuzhabanna bihi kulluh. Kalau kita tinggalkan manusia duk ambil emas-emas ni, kan, dah tentu nanti dia akan lenyap, semua sekali akan hilang. Qala fayaqtatiluna alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berbunuh-bunuhan kerana nak merebut harta tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, akan dibunuh daripada setiap 100 orang tu 99 akan terbunuh. Apa maksudnya? Maksudnya pembunuhan tu berlaku besar-besaran. Kalau 100 orang pergi, 99 akan mati, satu je akan hidup. Qala Abu Kamil fi hadithi, Abu Kamil berkata, ni perawi lah, Abu Kamil ni perawi hadis ni, Abu Kamil Al-Basri, dia kata, qala waqaftu ana wa Ubay bin Ka'ab fi dhilli ujumi Hassan. Aku, yakni Abdullah bin Haris ni, dia kata aku ni duduk bersama dengan, berdiri bersama dengan Ubay ni pada ketika mana dia ceritakan hadis ni, ketika dia duduk di bawah teduhan benteng Hassan, berkemungkinan Hassan bin Sabit lah, itu sahabat Nabi SAW. Kenapa dia cerita yang ujung ni? Nak bagi tahu perawi ni memang betul-betul ingat lah peristiwa ni, bukan hanya diingat perkataan, diingat lokasi sekali. Dia cerita kat aku pada tempat ni lah. Macam kita duk cerita lah, kita nak takkidkan, kita nak kuatkan kaedah penceritaan tu. Kita nak kuatkan kaedah bagaimana kita nak bagi orang yakin yang kita memang betul-betul ingat. Kita kata kat sini lah dia sebut kat aku dulu. Kat sini lah, kat sini. Aku ingat lagi. Kat sini lah dia sebut kat aku. Gitulah. Baik, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Ada beberapa faedah. Yang pertama sekali, Nabi SAW menceritakan tentang petanda kiamat. Yang mana Nabi SAW sebut akan muncul satu zaman nanti ni, sungai Furat akan mengeluarkan emas. Akan surut, akan kering, emas akan keluar. Emas tu emas yang macam mana? Wallahu a'lam. Para ulama kata boleh jadi emas dalam bentuk duit, iaitu duit emas, iaitu di zaman silam, hilang mungkin, tenggelam mungkin, tiba-tiba muncul bila air surut. Boleh jadi dalam bentuk taber, dalam bentuk serbuk, iaitu memang sungai itu di dasarnya ada hablo emas, bijih emas. Ataupun boleh jadi dalam bentuk jongkong. Tak ada siapa yang tahu. Tapi Nabi SAW kata akan muncul bukit daripada emas. Bila sebut bukit daripada emas ni,
benda yang akan datang. Nabi sebut ni benda yang akan datang yang masih lagi belum berlaku di zaman kita. Yang masih lagi belum berlaku di zaman kita. Jadi kita ni apabila dengar hadis ni hadis daripada Ubay. Ada juga hadis daripada Abu Hurairah cerita benda yang sama. Sungai Furat akan surut. Sungai Furat akan surut. Ni cerita akhir zaman ni, cerita kiamat. Kita orang Islam kena beriman dengan hari kiamat. Kenapa orang Islam kena beriman dengan hari kiamat? Kerana ia adalah rukun iman. Sesiapa yang menafikan hari kiamat, sesiapa yang ragu-ragu tentang kewujudan hari kiamat, maka dia kafir. Sesiapa yang ragu-ragu dengan kewujudan hari kiamat, maka dia kafir. Tak boleh satu orang dia kata, ish, aku ni tak apa percaya dengan hari kiamat. Rasa macam ada pun tidak, tak ada pun tidak. Kafir dia. Kerana ini wajib diimani. Wajib dipercayai dengan 100%. Kena percaya. Pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Kerana iman ni kepercayaan. Tak semua benda kita perlu tengok. Tapi ada benda yang kita dengar daripada sumber yang benar dan kita percaya. Yang kedua, kenapa kena beriman dengan hari kiamat? Terapi. Terapi bagi manusia. Kehidupan di dunia bukan semuanya menyedapkan. Kehidupan di dunia ni bukan semuanya memberikan kita rasa tenang dan seronok. Happy-happy, tak. Kehidupan di dunia ada kalanya menggembirakan dan ada kalanya memahitkan. Ada kalanya mengembirakan, ada kalanya menyedihkan. Bila sedih datang, ada benda yang kita nak buat, tak dapat. Ada benda yang kita nak capai, tak capai. Ada benda yang kita kejar, tak dapat. Ada benda yang kita sedang ada, hilang tiba-tiba. Keimanan pada hari akhirat ini mendidik kita untuk kita kekal sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang kita kena belajar. Orang yang beriman dengan hari akhirat, hidup dia diuji oleh Allah sedahsyat macam mana pun, dia masih ada ruang untuk kata tak apalah, aku hidup dalam dunia ni sekejap je. Berbeza dengan orang-orang yang tak percaya dengan hari akhirat, apabila dunia dia hilang, dia akan rasa putus asa. Dia mula nak hilangkan diri dia daripada dunia ni. Sebab itu peratusan orang yang menghancurkan diri dia di negara Islam ni kurang. Kerana mereka beriman dengan hari akhirat. Jadi, keimanan pada hari akhirat ni Allah Ta'ala jadikan selain daripada ia tuntutan agama, yang kedua, ia merupakan terapi pada kita supaya kita kekal, konsisten, sabar dan kita bertahan. Kerana kita tahu, habis dunia ni, ada satu dunia lagi. Ada satu dunia lagi. Dan memujuk insan, apabila dia dizalimi ke, orang kata kat dia macam-macam ke, dia tak balas kejahatan tu dengan kejahatan. Sebalik dia kata, aku menunggu di hari di mana aku akan berdiri di hadapan Allah bersama dengan kau. Aku akan dakwa kau. Kita akan jumpa hari itu. Kan kadang-kadang kita rasa macam, yalah dunia media sosial kan. Ada orang pengaruh dia lebih besar pada kita di media sosial. Ada orang guna fake account duk tuduh-tuduh kita, duk fitnah kita. Yang mana yang kita kenal tu bolehlah kita saman. Tapi yang mana yang kita tak kenal tu macam mana? Nak cari dia satu hal juga. Maka kita kata tak apa, ada satu hari yang Allah Ta'ala akan hakimi kita dan dia. Itu benda yang menjadi pujukanlah pada kita. Dan yang keempat, menjadi hari kiamat ni menjadi satu amaran bagi insan supaya dia behave. Dia taklah kacau orang, dia taklah zalimi orang, dia taklah curi harta orang sebab dia takut dah. Dunia mungkin dia lepas sebab pengaruh dia besar, sebab dia kawan dengan orang besar-besar, dia kawan dengan orang yang ada pengaruh. Tapi bila sampai ke negeri akhirat, tidak ada sesiapa yang boleh membela dia. Yang hanya berkuasa pada waktu itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat merupakan hari di mana manusia akan dihitung. Hari yang pemutus bagi dunia ni. Tak ada siapa-siapa lagi yang akan boleh untuk beramal selepas berlakunya hari kiamat. Berakhir dunia ni. Satu peristiwa yang besar. Jadi Nabi SAW bagi tahu kat kita, peristiwa yang besar ni ada tanda dia. Apa tanda dia?
adalah tanda kiamat yang besar, ada tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar, munculnya Dajjal, keluarnya orang kata apa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit daripada barat. Ini semua petanda-petanda kiamat yang besar. Ada petanda kiamat yang kecil. Petanda kiamat yang kecil, perempuan ramai, laki sikit, maksiat berleluasa. Kan? Termasuk juga yang ni lah. Sungai Furat menjadi kering. Hari ni Sungai Furat ni kat mana? Sungai Furat ni ada dekat Iraq. Dan juga Syria. Sungai ni sungai besar. Kan? Tuan-tuan boleh tengok, kalau dekat Google, tuan-tuan boleh Google Sungai Euphrates. Betul ke tak saya sebut tu? Sekejap Euphrates. Bukan Euphrates. Euphrates ni dia sungai yang menjala melalui Syria dan juga Iraq. Euphrates, sungai Euphrates, bukan Euphrates. Dalam bahasa Arab kita panggil Furat. Sungai ni besar. Bila sungai ni besar, Nabi kata akan kering. Mungkin zaman tu tak terbayang lah sebab sungai besar kan. Tapi sekarang ni, dalam 3-4 tahun ni, ada berita-berita, kalau tuan-tuan tengok kat YouTube pun sama. Dah mula mereka rasa dan mereka nampak Sungai Furat ni makin surut. Makin lama makin surut. Ada satu dokumentari tu saya tengok, sungai ni, Sungai Furat ni, dah mula surut-surut sehingga di tebing-tebing tu ada lubang-lubang yang menjadi macam kesan-kesan binaan lama. Kesan-kesan binaan lama. Seolah macam ada tamadun lama di bawah tu. Jadi tak mustahil lah akan ada emas. Kerana tamadun lama ni, harta yang mereka ada selain daripada tumbuh-tumbuhan, emas lah. Kan? Tamadun lama. Sebab tu kalau kita tengok dokumentari yang duk cari kubur-kubur Firaun ni, dia orang bukan nak cari kubur tu sangat. Dia orang bukan nak cari kubur tu sangat, tapi sebenarnya sebab mayat Firaun tu ditanam dengan harta-harta emas tu. Saya pernah lah pergi tengok dekat Mesir tu, pergi tengok harta-harta yang dijumpai dalam kubur-kubur Firaun ni. Emas tungkai zaman dulu kan. Jadi emas-emas tu mungkin ada di dasar Sungai Furat. Mungkin tenggelam, tak tahu. Tapi kita yakin dan percaya benda tu akan muncul. Okey. Jadi bila muncul aja emas tu, manusia ni bila dengar, mereka akan pergi lah. Mereka akan pergi. Dan Nabi SAW sebut, mereka akan berbunuh-bunuh. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW larang orang Islam untuk ambil. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi larang orang Islam ni untuk ambil. Sekejap, saya bacakan riwayatnya. Yushiku ayyahsira al-furat faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Kan? Maksud dia, akan datang satu zaman di mana Furat akan jadi kering, dan sesiapa yang menghadirinya jangan ambil daripadanya. Sorry, bukan tu. Salah sikit saya baca tu. Kejap.
Ni lafaz dia. Yushikul furat ay yahsir an kanzin min zahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Kan? Akan datang satu zaman di mana furat akan mengering. Dan dia akan mengeluarkan satu kans daripada zahab. Satu khazanah daripada zahab. Faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Sesiapa yang menghadirinya, jangan ambil sesuatu pun daripada harta emas itu. Okey. Kenapa dalam hadis tu Nabi SAW tak pergi ambil? Di sana ada 3 kemungkinan. Ibnu Tin, seorang ulama nama dia Ibnu Tin, dia kata Nabi tak bagi itu sebab harta yang dijumpai itu sepatutnya jadi orang-orang Islam punya. Dan dia tak boleh ambil melainkan hak dia sahaja. Kalau satu orang dia jumpa, oh ini harta orang Islam. Dia pun orang Islam juga, tapi dia tak boleh ambil semua, dia ambil sikit je. Oleh kerana harta tu banyak. Ini tafsiran pertama, dia kata oleh kerana emas tu banyak sangat. Jadi kalau dia ambil bagi pihak dia pun, emas jadi banyak sangat. Jadi tak guna. Orang tak nak dah sebab masing-masing banyak dah. Masing-masing dah ada emas dah. Jadi emas tu dah tak ada nilai dah. Tak payah ambil lah. Seolah-olah macam dia faham, ini bukan larangan. Tetapi lebih kepada penafian. Sesiapa yang menghadirinya, dia tak ambil pun sesuatu daripadanya sebab banyak sangat. Ramai orang ada emas. Itu yang dia faham lah. Tapi pandangan ni perlu dinilai semula lah. Sebab apa? Sebab dalam riwayat yang lain disebut fayaqtatilun. Yang kita baca ni fayaqtatiluna alai. Bukan tak ambil pun. Dia orang siap berperang lagi, berbunuh-bunuh lagi. Nak dapatkan benda tu. Jadi tafsiran yang pertama ni kita letak tepisan. Ada juga yang kata tafsiran yang kedua, Nabi SAW kata tak payah ambil. Jangan ambil. Sebab apa? Sebab dunia dah sampai ke penghujung. Nak buat apa nak ambil? Emas ni kita guna dalam dunia je. Orang mati tak guna dah emas. Walaupun ialah zaman Fir'aun tu duk tanam dengan emas, tak pakai juga emas tu. Orang yang datang kemudian duk korek nak ambil harta emas tu. Emas ni hanya digunakan oleh orang hidup dalam dunia ni je. Jadi oleh kerana Nabi SAW kata furat tu akan mengeluarkan emas di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat, tak payah ambil lah emas tu di hujung dunia dah. Buat apa nak pergi ambil? Dunia nak kiamat dah. Akhirat tak pakai emas tu. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang ketiga, yang ni lebih tepatlah kata Ibn Hajar, iaitu Nabi SAW larang untuk ambil kerana kalau kamu terlibat, kamu juga akan berbunuh-bunuhan. Sama ada kamu membunuh ataupun kamu dibunuh. Sedangkan benda tu tak berbaloi pun. Tak berbaloi pun. Maka sebab tu Nabi SAW kata, mereka berbunuh-bunuhan di atasnya, setiap daripada 100 orang yang pergi, 99 akan terbunuh. 1 orang je akan selamat. Maka tak payahlah kamu pergi susah-susah nak pergi rebut benda tu. Tambahan pula benda tu di hujung dah, di akhir-akhir zaman dah. Okey. Apa ini hadis ni riwayat Bukhari? Hadis ni riwayat Muslim. Hadis ni riwayat Muslim. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama, hadis ni menerangkan bahawa sungai Furat akan kering dan mengeluarkan gunung emas, lalu manusia saling berbunuhan di atasnya. Ini satu benda yang kita wajib percaya. Kerana hadis ni sahih. Dia bukan datang daripada jalur Ubay, dia datang juga melalui jalur Abu Hurairah. Riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada. Dan ia merupakan hadis yang sahih yang kita wajib beriman, wajib percaya. Itu pertama. Bila nak berlaku ni? Tak tahu. Kerana tidak disebutkan secara spesifik. Tapi melihat kepada keadaan Sungai Furat hari ni, memang Sungai Furat sedang menyurut airnya. Sedang surut airnya. Airnya makin lama makin surut, makin lama makin surut. Sungai dia besar, tapi dia makin surut. Bila akan berlaku? Nabi SAW tak perincikan. Adakah ia akan berlaku? Ya, dia akan berlaku. Confirm? Confident? Ya, confident. Kerana hadisnya sahih. Kerana hadisnya sahih. Dan kita kena percaya dan beriman lah. Okey. Itu tindakan kita dan sikap kita. Hadis bila ia sahih, walaupun jauh daripada
kotak pemikiran kita untuk bayangkan, tapi kita kena tetap percaya dan beriman. Dia macam hadis pasal lalat dululah kan. Nabi suruh celup lalat. Orang-orang zaman dulu ada yang terkejut, Mu'tazilah siap ketawakan kita lagi. Tapi akhirnya di akhir-akhir ni memang ada kajian dia buat yang menunjukkan memang lalat ni bila dia nak makan je, dia akan semburkan dulu cecair yang akan menyelamatkan dia daripada bahaya benda-benda kotor yang dia hinggap tu. Saya baru tengok dokumentari tu. Kajian perlu dibuat lagi. Kerana ni baru orang kata apa, perintis lah, kajian rintis. Perlu dibuat lagi kajian. Sebab macam mana lalat boleh survive tempat kotor? Mesti ada something, antibody yang digunakan untuk selamatkan diri dia daripada kekotoran-kekotoran tu. Dan Nabi SAW menyebutkan 1400 tahun dulu. Dan kita hari ni percaya, orang sebelum ni kita percaya, ulama-ulama 1400 tahun bermula daripada zaman sahabat sampai zaman sekarang. Mereka percaya walaupun mereka sukar untuk bayangkan kerana lalat ni kotor. Tapi hari ni kita nampak dah bibit-bibit kebenaran itu makin hampir, makin muncul. Ini sikap orang beriman. Walaupun kita rasa macam sukar untuk bayangkan ni. Contohlah zaman hari ni, bila Nabi SAW kata kita akan berperang dengan orang Yahudi kan. Pokok batu akan bercakap. Sukar nak bayang sebab zaman ni, mereka kuat. Mereka kuat. Tapi kita beriman dan percaya. Kerana zaman dulu pun mereka susah agak nak percaya. Sebab macam mana kita nak perang dengan mereka? Mereka ni tak ada kekuatan pun sebab Islam masa zaman tu Islam kuat. Tamadun besar. Zaman keemasan hadis. Zaman Imam Bukhari, Imam Muslim. Zaman hebat kerajaan Islam ni besar. Pada masa tu mereka ni minoriti je. Lemah. Tak ada kerajaan, tak ada apa. Kena buli je. Tiba-tiba di akhir zaman Nabi kata kita akan memerangi mereka. Kita akan berperang dengan mereka. Hari ni kita nampak dah. Kesombongan mereka. Kebobrokan mereka. Kejahatan mereka terselah. Dan tak sukar untuk kita percaya. Kita akan berperang dengan mereka. Mereka akan menyorok kerana takut. Ya? Ini sikap kita. Yang kedua, kaum muslimin yang hadir di tempat itu tidak boleh mengambil sesuatu daripadanya. Rasulullah SAW menggesa manusia menyelamatkan diri mereka dari neraka kerana orang-orang yang bermusuhan menumpahkan darah orang lain dan menyebabkan kebinasaan diri mereka. Maksudnya, kita selamatkan diri kita bila ada orang menumpahkan darah tanpa sebab yang munasabah dan tak diizinkan oleh syarak, kita jangan terlibat. Tak ada faedah pun kita terlibat. Kan? Sama juga macam hari ni. Tapi tak sampailah kepada menumpahkan darah. Cuma zaman ni kita ada macam-macam kan. Gosipnya. Macam-macam gosip tu ada. Tak perlu masuk campur. Jangan masuk campur. Takut-takut kita terkomen benda yang menzalimi orang. Susah nak minta maaf. Ya? Yang ketiga, perebutan manusia atas harta mendatangkan permusuhan dan kebencian, membawa kepada pertumpahan darah dan kehancuran. Manusia ni memang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla suka pada harta. Tapi di akhir zaman nanti makin tak terkawal. Sifat tamaknya manusia ni jadi tak terkawal. Sampai membawa kepada pertumpahan darah. Yang ni kita kena percaya, di akhir zaman nanti akan berlaku pertumpahan darah yang banyak. Ada orang yang tak tahu pun kenapa dia dibunuh. Tak tahu pun kenapa dia berperang. Itu benda yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini di antara benda yang kita kena imani. Pertumpahan darah berlaku. Kenapa benda ni berlaku? Kerana kekurangan ilmu agama lah. Maksiat yang berleluasa. Sekarang ni kita tengok Arab Saudi pun makin dahsyat. Kita pun jadi makin takut. Kan? Kita pun jadi makin takut. Apa hal ni? Jadi bibit-bibit tu macam nak makin hampir pula. Bibit-bibit tu macam nak makin hampir berlaku. Yang keempat, ulil amri yang mendapati sesuatu seperti gunung emas ini menjadikannya sebagai faid dan dibahagikan menurut pembahagian faid yang ditetapkan oleh Al-Quran. Lepas tu Nabi tak pergi ambil. Dia bukan milik individu, dia milik negara. Perlu dibahagikan ikut negara lah. Ikut cara yang Allah Ta'ala bahagikan. Letak kat Baitul Mal lah. Yang kelima, besarnya pembantaian yang terjadi di sisi gunung emas itu. Ini bukan sikit-sikit punya pembantaian ni. Kalau 100 pergi, 99 binasa. 100 orang pergi, 99 binasa. Satu orang je selamat.
Ini bukan satu orang kata apa, fenomena yang biasa-biasa. Ini fenomena yang dahsyat. Perebutan itu sangat dahsyat, permusuhan itu sangat dahsyat, kehancuran nyawa-nyawa manusia itu pun sangat-sangat dahsyat. Ya. Yang keenam, sebahagian riwayat hadis menamakan gunung emas itu sebagai khazanah. Dan ini menunjukkan bahawa khazanah itu bukan terbatas kepada dinar-dinar daripada emas. Saya sebut tadi, boleh jadi dinar, boleh jadi dirham, boleh jadi hablor, bukan jadi dirham pula. Boleh jadi dinar. Dinar ni maksudnya duit emas. Boleh jadi jongkong daripada emas. Boleh jadi biji. Maksudnya diambil daripada tanah dasar sungai tu. Boleh berlaku. Kerana hadis tidak memperincikan. Kalau hadis tak perincikan, kita tak perlu perinci, kita hanya tunggu dan tengok. Sebab ada di kalangan manusia ni yang bila masuk je bab hadis akhir zaman ni, dia macam tak sabar-sabar nak kaitkan dengan hadis. Jangan, tunggu dulu. Sehingga 100% sama. Barulah kita kata, oh inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Jangan terlalu cepat sangat. Kan? Ni kadang-kadang tak sama pun macam mana yang disebut oleh hadis. Oh, dia tundukkan hadis nak bagi sama dengan tafsiran dia. Tak betul lah tu. Patutnya tafsiran kita lah kena pandukan kepada hadis, bukan hadis jadi bahan untuk kita tundukkan hadis bagi sama dengan tafsiran kita. Tu tak betul. Tu tak betul. Oleh kerana hadis tak sebut emas tu dalam bentuk apa, kita pun tak tahu. Boleh jadi jongkong, boleh jadi bekas-bekas emas daripada zaman silam, boleh jadi dalam bentuk duit-duit emas, kepingan-kepingan daripada tamadun silam, ataupun boleh jadi dalam bentuk biji. Memang dasar sungai tu ada emas. Sebab selama ni tak ada sampai explore, bila dah kering baru nampak. Okey, itu yang kita kena percaya. Mutlak, biarkan dia mutlak. Nabi kata emas, emas lah. Macam mana bentuk emas? Wallahu alam, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan yang ketujuh, manusia belum mampu menemukan gunung emas ini sekalipun dengan adanya kemajuan sains. Ini pun satu hal. Ya. Ini pun satu hal juga. Bila kita dengar hadis, kita kata, kita dah cari dah dengan teknologi kita, dengan mesin-mesin yang kita ada, tak jumpa pun. Tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, akan muncul. Kita dah ada teknologi, tak jumpa pun. Tuan-tuan, MH370 pun kita tak jumpa. MH370 punya besarnya kapal terbang tu, kita tak jumpa dengan macam-macam teknologi yang ada. Kita tak jumpa. Saya pernah dengar satu dokumentari, dia kata laut ni baru explore hanya berapa persen je. Itu laut. Kan? Maksudnya di dasar laut tu banyak lagi benda yang tak dieksplor. Sama jugalah dasar sungai. Kalau sungai tu dalam, dasar sungai ni berapa persen je kita boleh explore, yang kita mampu explore. Banyak lagi tempat yang kita tak explore. Tapi bila Nabi kata begitu, maka begitulah. Ya? Jadi inilah hadis yang kita boleh bacakan, yang kita boleh ambil manfaat padanya untuk tengah hari-hari ini. Jadi sebagai orang Islam, kita kena ingat bahawasanya, pertama, petanda kiamat ni sahih. Yang kedua, hari kiamat wajib diimani. Yang ketiga, bukan semua harta itu membawa kebaikan. Ini benda yang kita kena ingat. Kadang-kadang ada orang dia fikir kalau dia kaya, bagus. Ada manusia kaya tapi jauh daripada Tuhan. Ada manusia kaya sombong. Ada manusia kaya kedekut. Ada manusia kaya akhlak tak ada. Saya baru tengok semalam video satu orang hamba Allah, katanya kaya, saya pun tak tahu, buat video raya, tapi saya pun tengok, apalah cara menari dengan pakaian sangat-sangat tak sesuai untuk dibuat di bulan Ramadan. Kaya tu kan, kau tengok orang kaya lah orangnya. Jadi kekayaan, harta tak semestinya membawa kekayaan. Tapi bukanlah tak penting. Saya lagi salah faham pula. Harta penting untuk orang Islam. Orang Islam perlu ada orang kaya untuk bayar zakat, untuk bangunkan ekonomi negara,
untuk bantu orang susah. Harta penting. Tapi penting dari sudut makro. Secara umum. Tapi mungkin pada kita tak bagus. Pada orang lain dia bagus. Sebab tu dulu saya pernah ada seorang kawan, saya ingat sampai sekarang nasihat dia. Dia Tan Sri. Dia bagi derma masa tu dekat NGO saya. Dia kata, dia bagi ratus ribu. Saya kata seronok Tan Sri. Banyak boleh bantu orang. Dia kata, Rozaimi, my brother, dia kata, you duduk di mana yang Tuhan letak you boleh ingat Tuhan, you boleh jadi orang saleh, you boleh salat, you boleh puasa, you boleh buat ibadat you, cukup. Jangan aim lebih-lebih. Kerana kalau you duduk di tempat-tempat yang you nak, tempat orang kaya dan sebagainya, belum tentu you boleh jadi orang baik. Sekarang ni, di mana Allah Ta'ala letak you, boleh ibadat, boleh jadi orang baik, syukur. Tak perlu aim lebih-lebih. Saya dengar tu saya tersentak juga. Betul lah, kadang-kadang kita rasa macam jadi orang kaya ni boleh bagi sumbangan banyak, boleh bayar zakat banyak, boleh bantu orang banyak. Tapi dia kata, belum tentu. Dia kata kadang-kadang ada je orang kaya yang kedekut, bakhil, sombong, takbur. Ada juga. Itu kita takut. Syukur di mana Allah Ta'ala letak kita. Tapi tak bermakna kita tak perlu usahalah. Tapi kalau tak dapat, di mana Allah Ta'ala letak kita, kita boleh beribadat kepada Allah, kita boleh jaga salat, kita jaga puasa kita jaga zakat kita boleh bantu orang susah, kita boleh bantu mak ayah kita boleh bantu keluarga kita boleh menyebarkan kebaikan pada orang sekeliling kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itulah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Qiyam, Kelab Islah dan Amal Misi Niaga, atas anjuran mereka pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini mendengar kuliah daripada saya. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.